Gitu, ya Allah, buruk nyambut. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Followers Hot FM 976. Tengah buat ambut pakai ini. Tujuh. Wow, laju sekejap Tujuh masuk. Say hi dekat Tujuh, guys. Azri Wood. Aku Imran pun masuk. Ya Allah, ramai pula kawan-kawan kita. Okay, sekarang ni sebenarnya kita tengah tunggu Datuk AC Mizal masuk untuk IG live dengan kita. Gitu Tujuh. Kau sama naik dengan aku Tujuh. Kita sama handsome Tujuh. Jumpa nanti. Tujuh, nanti kita orang ada sama-sama dekat konsert Lazada. Nanti Tujuh ada kan? Konsert Lazada. Ke tak ada? Ke semi-final? Semi-final. Tujuh, 2 lagu masuk semi-final Music 35. Congrats Tujuh. Alright. Kenapa tak boleh tekan ni? Kita dah tunggu, kita dah tengok Datuk AC Mizal in the house. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tok Si. Yo, what's up, brother? Sihat, Tok? Dia asal kau gimana tu? Nak pergi buat account bank. Buat account bank. Yelah, masyuk. Hot FM, masyuk. Kayangan, duit dari kayangan, Tok. Tapi nak kata lagi masyuk, dia lagi masyuk. Ui, Alhamdulillah. dia buat. ABPBH dia buat. Rezeki anak-anak Tuhan bagi. Kita terima je. Rezeki tak pernah salah alamat. Kalau Betul, salah Tok. alamat pun pulangkan balik. Kalau salah alamat pun pulangkan balik. Okay, tapi sebelum tu, tunjuk sikit jersey apa Tok pakai. Tak, ini ada. Saya MU. MU, geng kalah. Woo! Kalah. Biar kalah tapi popular. Tak apa. Tak apa. Save sikit. Tok, macam mana Tok? Sebenarnya benda ni, kita buat live ni untuk cakap pasal Vocalmania, betul? Betul. Vocalmania yang dah pun start, dah 2 minggu dah Dah 2 minggu. Minggu ni hari Sabtu pukul 9 malam. Minggu ketiga. Okay. Sebab benda ni benda baru tau. Benda ni dia punya mechanics baru. Dia punya permainan tu kita tak tak ada, tahu macam mana. Dia tak ada mekanik. Dia memang pengacara je. Mekanik tak payah. Mekanik kena kereta. Okay, apa tu cakap? Dia punya cara main dia. Kita tak tahulah siapa yang main. Tapi yang menyanyi ramai. Yang menyanyi. Tak, sekarang gini. Dia ada 24 orang penyanyi amatur. Okay. Yang dikenali sebagai rookie. Alright. Lepas itu, diorang setiap minggu ada 4 rookie yang akan lawan dengan 4 idol ni. Okay. So, yang rookie-rookie ni pula, diorang berdasarkan daripada undian-undian online akan tentukan siapa bakal pergi ke semifinal. Jadi tak kisah kalau kata diorang dapat kalahkan idol atau dapat menang Star Rookie Award. Kalau kata berdasarkan pada undian online tinggi, diorang akan pergi ke semifinal. Dan kalau menang, dapat hadiah berjumlah RM30,000. Rookie? Yang idol pula dia kumpul dia punya markah. Kalau siapa menang, paling waktu final tu dapat RM50,000 Malaysia. Wow, idol lebih 20. Habis lebih 20 biasalah. Diorang sekarang ni PKPB kan, job kurang so kita bagi lebih. Ya, tapi job Datuk tak pernah kurang. Alhamdulillah. Rezeki Tuhan bagi, alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Okay Tok, macam minggu yang pertama, kita tengok Aina Abdul dengan Tomok kalah. Betul. Diorang buat ke apa? Sebab kita tahu diorang power. Tak, ni macam gini. Dia memang waktu battle tu tak ada rehearsal, tak ada apa-apa dengan. Diorang pun tak tahu rookie mana yang cabar. So, waktu hari tu, saya rasa si Tomok kalah dengan apa budak nama Aisyah ke apa benda. Lepas tu yang lepas tu Aisyah, si Aina pula kalah dengan budak nama Alif tu. Yes. So, dia memang tak ada rehearsal. Diorang sendiri pun tak tahu. Itu berdasarkan direct straight atas pentas, tengok siapa menang siapa kalah tu je.
Maknanya dia orang tak pernah berlatih rehearsal sama-sama, tak pernah. No, tak ada rehearsal sama, tak ada apa, tak kenal pun, tak ada akaun PayPal, tak ada akaun email, semua tak tahu. WhatsApp group pun tak ada. Memang orang tak kenal, tahu-tahu atas petang dia cabar terus nyanyi je. Walaupun kawan dekat luar pun, masa tu pun dia tak tahu yang dia orang akan fight. Saya rasa waktu tu ramai yang dah tak berkawan, lepas tu ramai yang ada unfollow IG sebab dia orang tak tahu siapa. So dah kalah menang tu unfollow IG terus. Aduh. Okay, tapi masa minggu kedua, semua idol menang lah. Yes, 4-0. Minggu 4-0. kedua 4-0. Yeah, tapi kita tak tahu lah minggu ketiga sebab dia macam gini. Yang pressure di atas idol. Sebab amateur singer ni semua dah tahu idol ni macam mana. So Betul, yang idol ni yang pening kepala. Yang penting kita nak tengok nanti. Contohnya bagi idol tekanan dia. Bayangkan Tomo atau Lan Solo kena nyanyi lagu R&B. Benda lain lah, dia kena buat benda lain. Bergantung pada penyanyi rookie ni. Suara Lan, macam mana suara Lan nak nyanyi R&B? Dia akan jadi aremok. Armo. Tapi tak tahu. Kita tak tahu. Mungkin Lan dia boleh nyanyi R&B, kita tak tahu. Mungkin Sebenarnya. dia pernah nak try join innuendo, kita tak tahu. Yes, sebab dia orang mungkin ada banyak bakat-bakat yang dia orang pendam. Betul, sebab macam saya dulu pernah nak join Rabani. Masalah tang mana? Saya bagian yang bismillah. Bismillah. Ke kopiah tak muat. Macam you lah, orang tak tahu yang bakat terpendam you sebenarnya merupakan penyanyi kelab. Tok, jangan kantoikan, Tok. Tak ada, sebab dengar suara kau ni macam Awi Rafael. Kalau mata dan lihat sama lah, Tok. Ya Allah. Sebiji. Sebiji. Tapi bila malam je nama kau jadi lain. Jadi apa? Aina Abdul. Wah. Okey, tapi benda ni baru, program baru. Betul. Dia punya style baru dan yang baru lagi sebab tak ada penonton. Betul, tak ada penonton. Tetapi yang pening tu, ada orang tepuk. Aku rasa tempat keras kot. Kat mana buat tu? Tak tahu siapa. Tapi ataupun tiba ada orang tepuk. Aku cek-cek tak ada. Rupanya dalam speaker. Aku pening. Sebab apa? Aku rasa tempat keras. Betul, tempat keras. Dia orang buat tempat tu pakai batu. Confirm tu, keras tu. sebab tak ada penonton. Memang tak ada penonton langsung. Seorang pun tak ada. Tiba ada orang jerit-jerit macam AC. Tu terasa macam orang kenal lah, macam popular. Tapi tak tahu, rupanya bini aku jerit pada belakang AC. Lepas tu campur dengan alam gaib punya suara lah. Ya, aku cakap kamu tak percaya, kamu datang besok kamu tengok hari Sabtu ni. Tak ada orang tapi ada orang tepuk. Aku risau benda ni. Baik. InsyaAllah minggu ni kita datang bawa ustaz tu. Yes, sebab pasal penyanyi amatur, idol semua tu aku tak heran. Tapi ada orang tepuk tu, aku risau. Itu yang problem. Wah, tu Datin ke tu belakang tu? Tak, Mak Datin. Mak Datin. Okey, tapi kan sebab Datuk kita tahu. Kalau bab nak jadi host ni, seorang-seorang letak je atas stage, tak ada masalah pun. Tapi bila tak ada penonton ni tu, kita letak tepi pasal tepuk gaib tu. Tepuk gaib tu kita akan selesaikan masalah tu kejap lagi. Tapi cabaran dia sebenarnya bila host ni kena buat time tak ada orang. Sebab saya nanti pun akan buat show yang tak ada orang ni tu. Oh, maksudnya sekarang kau nak promotion kau ke kau nak cakap pasal aku? Sekali-sekali kita promo sekali lah. Kita can, ya Allah. Okey, tak sebenarnya kita kalau kita faham dengan tugas kita untuk menghiburkan orang, tak kisah ada orang ke tak ada orang ke, biasa saja. Macam contoh juga bila you jadi DJ radio, you bercakap dengan mikrofon, orang tak ada kat dalam, sama je. Hanya kita kena ada sifat, kalau kata pakai seorang pengacara, mesti nak menghiburkan orang. So kat mana letak pun insya-Allah okey. Tapi kalau macam selalu bila seorang pengacara ataupun pelawak ni kan, dia nak buat lawak, nak kena punchline tu, bila stun punchline je akan ada gelak. Bila tak ada orang gelak tu feel macam mana tu? Kita bayangkan orang gelak. Kita bayangkan orang gelak. Kita tahu macam orang luar TV akan gelak. Tok, kenapa muka lain? Ada orang tanya kenapa muka lain? Biasalah bau air wuduk. Air wuduk, alhamdulillah. Okey. Kalau kata sebagai seorang pengacara ke pelawak ke, memang selalu kita mengharapkan semangat daripada audiens. Tetapi saya dah biasa sebab mungkin pengalaman saya dah lama. So
setiap apa yang saya lakukan atas pentas tu adalah benda-benda yang saya rasa orang akan suka, insya-Allah. InsyaAllah Tetapi betul. tak faham, kadang-kadang orang tak tahu. Macam contohnya, contohlah kita cakap pasal pisang. Ha. Orang fikirlah, orang mungkin fikir pisang makan, ada orang fikir pasal pisang lain. So benda-benda ni kira very subjektif. Tapi saya rasa be positif sebab kita tahu waktu PKPB ni semua orang duduk rumah, semua orang nak tidur. So kita sentiasa cari angle di mana yang orang boleh suka. Terima, orang terima lah. Terima. Bagi saya, ada penonton tak ada penonton tidak menjadi masalah bagi saya sebab yang paling penting misi saya adalah menyampaikan hiburan. Itu paling penting. Betul. Alright. Ya. Tapi kalau kita tengok partner Datuk pun sekarang Datuk dah banyak partner. Oh, Ya. padu dia. Macam Rasa- Bukamania dengan Azila Syafinas. Betul. Lepas Betul. tu ABP tahun lepas dengan Kak Lina Pompom. Betul. Tahun ni dengan Nabila Huda. Kita Nabila Huda dah tukar nama ya. Jadi apa? Abil Tonton. Dia nak dekat Habis dengan tonton. So, Alhamdulillah sebab apa jarang-jarang saya selalu bersendirian atas pentas. So Betul. kali pada pun seronok juga sebab kurang-kurangnya dapat berkongsi, dapat berseronok sebab lagi seronok sebab lagi pun tak ada penonton kan. Kalau bercakap seseorang orang gila pula. Kau ni bayar parking ke tak ni main berhenti tepi jalan ni? Tok depan rumah lagi Tok. Bank punya Oh. appointment pukul 1. Oh, okey. Maksudnya kau sekarang nak menunggu orang, kau isi masa lapang cakap dengan aku lah. Cukup. Datuk kira peneman sepi saya. On sepi, hantarkan ke 23333. Apa? Okey, tapi kan as pengacara kita pun nak juga partner yang faham kita. Nak partner yang boleh masuk dengan kita, ada chemistry dengan kita. Datuk ni macam mana? Adakah memilih partner ataupun macam Datuk cakap okey, tak apa. Awak pilih je siapa saya cuba. Okay. Myself is always teamwork. Kita sentiasa bekerja sama di atas pentas. Tak kisah siapa saja je. Hanya kalau boleh pengacara tu jangan bisu lah. Jadi saya susah nak bercakap. Kalau kata yang bercakap boleh bercakap ni insyaAllah tak ada masalah. Sebab bagi saya tak pernah nak overshadow orang. Kita sentiasa, sebab bagi saya sebagai seorang pengacara ni, kepentingan dia adalah merupakan wakil pada tenaga produksi. Kalau pengacara merasakan dia show tu berjaya pasal dia, itu semua salah. Sebab show tu berjaya atas kerjasama semua orang. So saya sentiasa kata orang being a team worker lah. Maksudnya saya sentiasa ada so tak kisah. Janji first of all jangan bisu lah jadi pengacara. Betul. Yes, confirm. Aku bila saya tanya tak boleh nak jawab. Yes. Tiba-tiba kau duduk diam je, duduk atas kau pada depan je. Kau kena rasuk tak apa. Kau letak lampu je sebelah aku, dia tak payah panggil orang. Patut kan? Datuk Esi Mizal, dia adalah seorang pengacara yang banyak buat show-show besar. Kan? Show-show. Sekarang ni award memang Datuk Esi Mizal pegang lah. Alhamdulillah, thank you brother, thank you. Ini semua rezeki Tuhan bagi. Saya pun tak tahu dah 30 tahun dalam industri. So, bagi saya bila dia beri peluang macam tu sebenarnya seronok. Tapi tanggungjawab tu kena jaga juga. Sebab bila orang dah bagi tanggungjawab, sebab bila orang buat show-show anugerah ni semua, dia punya investment dia berjuta. Berjuta ringgit. So, diorang nak kena dapat pelanggan diorang tak ROI diorang supaya orang dapat menonton dan sebagainya. Susah juga, ada susah dan senang. Tapi bagi saya cuba yang sebaik mungkin. Itu saja yang kalau orang percaya dengan saya akan buat yang sebaik mungkin. Yeah. Saya look up Datuk tau. Saya jadikan Datuk Esi Mizal sebagai contoh dalam pengacaraan. Guys, ini bukannya nak mengampu ke, nak kipas ke apa ke, sebab kita orang tak ada kepentingan pun each other. Maksudnya kita dalam pengacaraan kita kena ada seorang yang kita jadikan sebagai idola untuk kita tengok macam mana cara dia. Bukan senang nak handle show seorang-seorang. Tak senang. Alhamdulillah. Betul bro. Tapi saya kadang-kadang selesa bersorangan sebab apa kadang-kadang kita ada karakter berbeza. Saya sentiasa orang yang positif dan very energetic on stage. Tu kadang-kadang orang tak faham dengan apa yang berlaku atas pentas. And then orang selalu cakap macam kita jadi pengacara kadang-kadang bila juri bercakap ke, apa cakap ke, kadang-kadang kita masuk sebab ceritanya macam gini. Saya faham daripada segi suruh teknikal dan kita sentiasa nak momentum show tu sentiasa up. So kadang-kadang bila saya tengok ada repetition atau kadang-kadang kita nak membantu orang daripada segi kalau kata kita terus sikit mungkin dia boleh tambah lagi banyak idea untuk bercakap. Itu yang orang tak faham.
Kadang-kadang Betul. kita baca-baca sakit hati juga, tapi lah dah kerja. Okey. Contohnya kalau dia bercakap, kita diam dia, tak ada respon pun jadi masalah juga. Tapi macam mungkin orang pernah tanyalah soalan ni kat Datuk kan, sebab macam ada kalau ada certain show yang Datuk pernah buat, mungkin ada orang cakap pasal body shaming tu. Yap, Kan? betul. Kita nak dengar lah Datuk jawab sendiri pasal benda ni. Sebab Betul. kita dengan dia dengan partner tu okey je. Betul. Tapi Dia kadang-kadang dia ada isu-isu yang sentiasa ada sebagai seorang pengacara. Kadang-kadang saya, insyaAllah, saya jauhi daripada body shaming. Sebab saya pun tidak suka orang body shame saya. Kan? Betul. Saya jauhkan. Tetapi kadang-kadang kita berdasarkan kepada apa yang ada ketika situasi itu. Kadang-kadang baju dia ke dan itu sebagainya. Itu tidak masalah. Tapi body shaming bagi saya pun saya tidak setuju untuk orang pengacara yang buat body shaming. For me, Betul. that is wrong. That is wrong. That is antara etika-etika sebagai seorang pengacara yang perlu ada dan perlu tahu. Tetapi kadang-kadang terkeluar tak sengaja. So memang perlu minta maaf dan cuba elakkan lah. Betul kan? Kita cubalah cari benda lain kan. Kita akan banyak tengok benda. banyak benda. Tapi Banyak benda. orang biasa bila benda tu tak boleh, waktu benda tu je lah yang kau nak fikir. Betul. Betul tak kan? Dia dalam kepala tau. Okay, tak boleh body shame. Waktu tu lah terfikir, alamak body shame. Dia benda tu normal. Masa tu crucial lah. Otak berfikir memang dah tak boleh nak buat apa, bercampur bau. Yes. Ramai orang tak tahu kat luar sana bahawa sebagai seorang pengacara, you kena dengar dekat earpiece, dengar, fikir dan bercakap dalam satu masa. Kadang-kadang you tengah bercakap, orang queue kat dalam. Yes. So inilah dia kata orang skill sebagai seorang pengacara. Yes. Alright. Sekarang ni tu, saya nak buka soalan bawah ni. Bawah ni banyak gila soalan. Jangan buka. Orang tengok kau buka bawah buat apa? Tak, dia pakai baju tu. Kita buka atas je. Okey. Okey. Mana soalan yang tadi tu? Datuk dah berapa tahun jadi pengacara? Saya dah jadi pengacara lebih kurang 29 tahun. Maknanya setahun lepas dengan For You To See, Datuk terus jadi pengacara. Bro, cerita macam ni. First pengacaraan waktu itu, kita cakap lah terus lah, tak payahlah. Cerita Datuk. Boleh? First pengacaraan waktu tu di RTM. Okay. Waktu tu Zian Nazim patut partner dengan orang lain. So saya datang show For You To See. So ketika itu pengacara lelaki itu pula demam. So penerbit cakap suruh AC je lah, dia banyak bercakap. Saya tak reti nak bercakap ni. Tak apa kau banyak cakap. Itu first saya jadi pengacara bersama dengan Zian Nazim. Ui, dengan Zian Nazim. Yes! Aku pilih orangnya. Pilih? Oh, masa tu pilih lah. Sekarang terima je. Sekarang terima je. Zian Nazim. Lepas tu ramai lagi. So itu first. Secara tak sengaja, saya jadi pengacara dan lepas saya berkahwin dengan Emilia Rosnaida, waktu tu lah dia suruh 15 tahun lepas, 17 tahun lepas dia cakap kita push you jadi pengacara. So saya jadi pengacara yang lebih kata orang lebih agresif lah. Yes, betul. Alright, dah terjawab 29 tahun umur saya tu. Kau boleh tak jangan internal sangat? Nampak sangat aku tua. 1990. Kau jangan cerita sangat pasal umur kau, boleh tak? Okay. Next. Alright, soalan seterusnya. Datuk lah paling handsome di muka bumi. Ini bukan soalan, ini kenyataan. Saja tekan. Macam mana kau tekan boleh keluar banyak tu? Tak, sebab kita yang buat live ni kita boleh nampak question tu dah banyak tu. Tahu, tapi kau tekan keluar soalan, macam mana boleh keluar macam ni? Kau boleh kena ajar aku ni. Tak, yang buat live tu boleh. Datuk kita join live. Oh, okey. Banyak pahala Datuk buat orang ketawa. Alhamdulillah. Betul. Setiap kali kita buat orang tersenyum, bukan tergelak, tersenyum pun orang hati senang, insya-Allah. Itu sebabnya mungkin Tuhan bagi saya rezeki macam inilah kot. Sebab apa? Saya dilahirkan untuk menghiburkan anda. Kalau saya tak buat pengajaran, mungkin saya kerja sarkis. Jadi badut. Tak, jadi rimau yang lompat gelung api. Jadi rimau lompat dekat apa di cincin tu. Alright. Tadi saya ada nampak tau soalan. Best ni. Daripada Tok Wan 9659. Datuk pernah jumpa tak Fiona? Betul ke? Sebab Fiona tu siapa sebenarnya?
Fiona ni sebenarnya lagu dicipta lirik oleh Kenapa? Tok. Ah, Kau line kau hilang tadi. dah hilang. Dalam kereta, Tok. Tok, macam mana Tok? Fiona. Fiona tak ada, dah kojok kilang. Shift malam, anak dah 6 dah. Dah bercerai dah dulu. Ya Allah. Ya, tapi Fiona ni sebenarnya lagu dengan lirik ciptaan Joe Foitusi. Okey. Dia cakap, saya rasa tak tahulah. Dia punya ex-girlfriend ke apa, dia cakap nama kucing. Aku pun tak tahulah betul ke tak. Sampai sekarang aku kena tipu. Aku sendiri pun tak tahu siapa Fiona. Tapi saya pernah pergi ke Johor dan nampak Fiona kedai keriting rambut. Dekat mana? Dekat Johor, dekat bahagian Skudai aku nampak kedai keriting rambut Fiona. Aku rasa Fiona ni Cina. Memang tukang gunting. Aku pun tak tahu sebab aku nampak waktu lalu. Mungkin Fiona ni namanya Fiona. Kita tak tahu. Mungkin nama dia Fiona. Masalahnya memang korang pun tak tahu siapa Fiona. Tak tahu. Saya sampai hari ni tak tahu siapa Fiona tu. Ya Allah. Saya dengar Fiona ni pernah seluduk beras. Seluduk beras masuk mana? Beras siam. Tak tahulah betul ke tak. Aduh. Datuk tak tahu ke sebutir beras tu ibarat setitik peluk petana. Oh yo. Kami ya. Okey, ada satu soalan lagi. Macam mana Datuk? Allah, ada nyamuk. Kau duduk Nyamuk, tepi zoo kan dalam kereta ada nyamuk? Nyamuk. Sebab semalam lupa tutup tingkap tu. Masa saya sampai kat kereta, tingkap belakang terbuka. Biasalah kereta mahal banyak tingkap. Kalau Banyak kereta murah tingkap. tak banyak tingkap. Kalau cerita pasal kereta ni kau masuk nyamuk. Hari tu aku, Masuk apa? kereta aku naik masuk zirapah. Kita bukan nak riak tapi masuk. Kepala keluar kat tansan tu. Ya. Aku halau tak nak keluar. Okey ni, macam mana Datuk AC boleh dapat nama AC? Okey macam ni. Dulu zaman-zaman sekolah, orang muka macam cik sebab saya macam ni, orang panggil saya Acai. Lepas itu, Acai. Lepas tu bila nak buat Foitusi kan nak rap. So kalau Acai nama macam rock. So tukarlah jadi AC macam MC Hammer. Oh. Tapi AC tu pun bermaksud Allah cinta. Alah. Sekarang pakailah tu ya. Allah dia tukar. Tapi baru-baru ni baru tukar nama lah. Aku Cun. Aku cun. Mizal memang nama Datuk kan? Mizan nama betul saya. Tapi orang kampung panggil Pit. Pit apa? Brad Pitt. Brad Pitt. Okey, Brad Pitt saya faham. Umur sama, muka lain. Yes. Tapi aku Brad Pitt Cina lah. Brad Pitt Cina. Asia, Brad Pitt Asia. I see lah. Okey, alright. Mana soalan-soalan dia tadi ni? Datuk nyanyi lagu Negaraku macam dalam cerita zombie kampung pisang. Alhamdulillah. Ada orang ingat lagi lagu tu. Ya Allah. Siapa yang boleh lupa Yang rambut terangkat tu. Tak Tahu adalah. tu. Itu Tak waktu payah tu nak lagi kelak. Waktu tu Macam syuting mana dengan Mak Khalid lagi kelakar. Dia tak ada bagi tahu apa dia cakap. Okey, macam yang first scene tu kalau ikutkan yang lari yang hantu katik tu kan. Ni si abang nak kau lagi sana lepas tu kau lagi sini. Lagi sana lagi sini. Lepas tu kau nampak hantu. Nampak hantu Macam mana nak buat ni? So Mama Khalid memang seorang director yang percaya kepada pelakon dia punya kebolehan dan kena tunjuk bakat waktu tu juga. Maknanya memang on the spot dia minta. On the spot. Berbeza dengan waktu saya berlakon Titanic. Titanic Datuk jadi apa Part mana Itu sebabnya orang tak tahu sebenarnya saya pernah berlakon di Hollywood macam filem Titanic tu. Saya antara yang baring dalam laut dia ramai-ramai tapi saya menghadap bawah. Kalau kau pada kamera pada bawah insya-Allah nampak. Tapi sebab banyak kamera angle pada atas. So saya antara yang dekat laut tu. Yang masa Jack nak mati tu. Nak mati ke
kan, I go you go ke menatang apa dia cakap tu. Waktu tu saya tak dengar You sebab waktu tu you ombak. jam, I jam. Itu kat atas kapal. Oh, Dia kat ni yang oh, bawa ada I go you go dia cut. Dia tukar, dia edit tak apa. Scene tu dia cut pula. Ramai orang, Weh, kelakar. ramai orang tak tahu yang saya international level sebenarnya. Dato' AC ada channel YouTube tak? Okey, saya memang ada Dato' S. Mizal punya channel YouTube tapi saya tak berapa aktif sebab saya banyak di TV. Betul. Tak ada masa Yeah. kan nak buat video sendiri, nak konten sendiri tu. Ya, betul, Susah, betul. Time. So saya banyak di Instagram saya, itu Emilia DAC dengan DAC Dato' AC. Saya ada 2 Instagram dengan Facebook Dato' S. Mizal. Lepas itu juga di PayPal. PayPal buat apa? Itu bayar-bayar benda-benda Lazada. Shopping. Ya Allah. Kau ikut je cakap aku. Aduh. Saya minat dari Dato'. Kau jangan petik-petik je soalan. Saya minat dari Dato' AC Ish, geram lah. Bukan anda je ya. Selalu isteri saya pun geram dengan dahi saya. Oh, saya tak tahu. Wah, itu penarik tu. Daya menarik tu. Kalau nak tahu, bukan dahi aja. Jangan cerita. Tu, okey, saya suka soalan ni. Syahidah 991 dia kata, Datuk pernah tak ada orang yang kata pasal Datuk depan-depan? Ada. Macam cakap, saya pernah keluar dulu pernah cakap, bukan saya saja. Setakat isteri saya dulu sampai kena ludah waktu beli barang. Lepas tu kan, ngata depan-depan, kadang-kadang yang benda yang selalu cakap dengan saya, Datuk AC ni dekat luar. Saya seorang yang pendiam. Orang tak tahu. Okey, saya setelah jumpa Datuk like 4-5 kali, sebenarnya memang bukan betul. Datuk tak ada yang macam dekat TV yang kita tengok. Tak ada. Saya Bukan. seorang yang pendiam. Tu ramai yang datang boleh jumpa, Datuk, AC tak kelakar lah kat luar cakap. Kalau saya buat kelakar kan orang gila pula tiba-tiba berjalan buat kelakar je. So saya orang yang pendiam, pemalu, penyayang, Kaki perempuan. Bukan. Itulah macam benda lah, saya banyak yang Banyak yang apa. Tapi Banyak. macam mana tu? Bila orang yang macam soalan tadi tu kata depan-depan tu. Itu sebabnya saya kalau kat luar banyak pakai sunglass. Jadi pakai pakai stand. Macam kau. Sekarang macam kau, tak tahu kau suka ke tak. Tak suka. No. For me, kadang-kadang kita faham lah. Orang selalu nampak kita dalam TV dan sebagainya. Tapi saya tak adalah macam salahkan diorang ke apa, tak ada. No. For me, that's it. Diorang tengok, saya terangkan. Okay, sebenarnya saya macam ni kan. Saya sebenarnya seorang yang lain. Di luar saya agak serius. Sebab saya banyak kerja, ada bisnes saya ada pekerjaan lain yang saya perlu buat. Kadang-kadang banyak benda banyak sangat fikir. Betul. Orang ada hak untuk bercakap. Tak ada masalah. Halang, kan? Dia macam gini je. Sebab kita artis. Okay, kita selebriti. Memang kita dilahirkan untuk orang bercakap. Jadi saya tak faham kadang-kadang bila hati-hati ni marah netizen, bila kau post gambar seksi, lepas tu kau marah kat orang. Buat apa? Kalau kau tak nak orang marah, jangan post gambar seksi. Betul? Dia macam polis. Okey, orang tahu polis ni jaga kita punya keselamatan. Tapi kalau kata dia pergi merompak, memang salah lah polis tu. Macam kita juga, kata kita buat salah, jangan marah orang sebab kita memang dah jadi artis. Semua tingkah laku kita kena jaga. Yes, memang kena jaga. Yes. Betul? Setuju. Tapi itulah, kita bukannya nak respon dengan marah. Kita terima. Betul. Macam ada orang bercakap tu, kadang-kadang saya just senyum dan diam je lah. Kadang-kadang kita pun malah nak explain dengan orang kan. Tapi memang sepatutnya, macam ada artis bila saya dengar cerita ada yang komplain, sombong tak nak ambil gambar. Bagi saya salah tu. Sebagai seorang artis, ambil gambar, layan peminat, jawab komen dalam social media. Lepas itu menghiburkan orang. Ini tanggungjawab kita. Ini antara tugas-tugas seorang selebriti. Boleh tak macam polis? Hari ni saya tak nak tangkap orang lah. Besok saya tak nak buat Roblox. No, cannot. Itu tugas seorang polis. So, sebagai artis, itu tugas dia. Tetapi, job scope dia. Tapi kadang-kadang biasalah. Kadang-kadang kita pun ada juga
mood kita yang kata orang itu tak baik dan tak seronok nak melayan orang dan sebagainya. So for me, that's why saya kalau boleh, saya memang sentiasa ada di rumah. Saya kerja dan juga di rumah. Saya jarang-jarang lepak-lepak. Memang you takkan nampak saya lepak kecuali keluar dengan anak-anak berjalan, itu saja. Macam ni lah, kalau kita tak nak orang ambil gambar dengan kita, tak payah keluar. Betul. Betul. Tetapi bila orang gambar dengan kita, bersyukur. Saya tak faham kadang-kadang bila hati ni, okay, kau kerja kuat ni, nak jadi popular. Bila dia jadi popular, kau get what? Kau kenapa? What Kau is yang your buat benda problem? tu. Yes, itu sebabnya rumah saya buka. Siapa nak datang-datang. Hanya kena bayar tiket je seorang RM3. Weh, RM3 dapat datang rumah Datuk AC. Dapat ambil gambar dengan Datuk AC. Makan kat rumah Datuk AC. Makan tak masuk package lagi. Makan belum lagi. Oh, belum. Tambah sikit lah. Tambah sikit. Tambah sikit. Okey, tu. Tadi saya ada tekan soalan tadi. Pasal bisnes. Mana pasal bisnes, Sebab Datuk banyak buat bisnes. Dari dulu sampai sekarang, kita tahu Datuk macam-macam bisnes Datuk buat. So, sekarang ni orang tanya macam mana nak berjaya dalam bisnes. Sebab Datuk pun bisnes jual diri satu. Betul. Kan? True. Kita jual diri kita untuk pengacara, pelakon, penyanyi apa semua. Betul. Yang benda-benda lain tu juga. Okey, untuk menjadi seorang businessman yang bagus, dia ada dua benda yang wajib. Satu adalah pandai menilai risiko. Kena pandai menilai risiko. Maksudnya pandai balancekan risiko. Jangan kau modal RM50,000 tapi kau nak buat kedai sampai macam 300 juta punya kedai. Salah. Salah. Okay. Faham? Bab berniaga ni sebenarnya adalah paling penting adalah menyelesaikan masalah pelanggan. Jangan contohnya kau jual ais di Eskimo. Tak jadi. Tak jadi, betul. Kat sana tempat ais. Yes, so kerja sebagai seorang peniaga adalah menyelesaikan masalah pelanggan. Jangan marah orang kalau kata tak beli barang kau sebab mungkin kau tidak menyelesaikan masalah dia. Contohnya, kau jual ubat kurus kepada orang yang memang kurus. Tak jadi lah. Betul. Lepas Kena itu pandai cari prospek. Yes, kau kena pandai. Bisnes ni adalah menyelesaikan masalah orang. Kalau kau tidak menyelesaikan masalah orang, itu sebabnya kadang-kadang bila kita mula berniaga je, mula-mula kita nak jual kat saudara-saudara dan sebagainya. Kadang-kadang marah pula kenapa saudara tak support. Sebenarnya, saudara kau pun tak perlu. Contohlah kau jual pinggan periuk lah dekat kau punya saudara. Orang tu dah memang ada periuk, takkan nak beli. Betul. So Cari you orang tak ada periuk. Yes. So, berniaga ni yang paling penting adalah menyelesaikan masalah pelanggan. Bukan kau shop sendiri, tanam dalam otak dia kau perlu beli barang aku. No, salah. Faham. Betul? Maknanya menyelesaikan masalah orang. Masalah pelanggan tu kan. Tahulah orang akan bila ada start ada misai. Nampak garang kan? Ini cerita kita je. Semenjak kita sini habis sini. Yes, semenjak saya berbulu bibir dengan berbulu dagu ni, isteri saya lain macam. Aku tak tahu. Tak tahulah selama ni rupanya dia suka orang berbulu. Betul. Itu yang simpan. Ni minta maaf, bulu aku Okey, orang-orang. Kita cerita pasal bulu sendiri lah. So, ceritanya sebenarnya waktu ada ni ada untuk shooting filem. Ada orang request. Waktu tu saya shooting filem Mawas. Nama Mawas. Belum keluar lagi. So saya jadi apa, Mawas? Saya jadi ketua palejat. Saya tak kelakar, saya tak apa. Saya serius, saya jadi seorang yang psycho. Wow. Yang main. Yes. Maknanya watak serius. Yes, saya watak serius. Waktu tu orang tak percaya. Waktu saya buat tu 3 orang masuk ICU. Sebab tak boleh terima. So, saya main watak serius. So dia cakap, why don't you try ni? So saya try dan nampak gaya macam isteri saya. Macam bila jalan dah start pegang peha. Bukan pegang tangan Dia jalan-jalan pegang peha saya. Pantang sentuh. Belaga sikit habis. Boleh kata setiap hari lah Khamis malam Jumaat. Oh. Wow. Alright. Anak saya kat belakang tu. Sebab macam minggu ni, macam hari ni Khamis malam Jumaat di Arab. Malam besok Khamis malam Jumaat di Spanyol. Kita tak tahu. Ada tema. ASP Mazlan. Bila nak jadi balik? Saya ada Inspektor Mazlan. Ada. Datuk Iswar saya ada panggil untuk buat bahas. Tapi saya cakap,
lah dengan rambut macam ini dan rupa je nak jadi polis macam mana. Saya sekarang banyak kalau nak tengok bukan keras tapi saya buat banyak gerak geli. Gerak geli gasing. Tengok je. So memang ada request tapi masa tidak mengizinkan. Masa tak mengizinkan. Sebab bila syuting drama ni dia panjang sikit. Saya kata kalau kata Datuk buat filem insya-Allah saya boleh turun. Tapi kalau macam drama tu sebab banyak sangat masa kan. Komitmen dia lama. Sebab saya ada buat kata orang tu tempahan pelamin, pengantin. Siap buat itu pelamin pula. Aku tak tahu nak percaya ke tak lah yang pasal pelamin ni. Saya ada, betul-betul sebab saya ada buat juga kuih-kuih tart dan so masa tak banyak sebab banyak di dapur. Lepas tu kuih tak ada bulu-bulu sikit, bulu bisa jatuh. Masa tak mengizinkan. Mungkin di masa akan datang tengok macam mana lah. Tak tahu, tak sure lagi. Alright. Kita sebenarnya nak dekat pukul 1 dah ni. So Tok, Vocal Mania dengan ABP. Yang benda yang tengah berlaku sekarang. Apa tu? Apa ni? Kau cakap macam dah benci aku je tak nak cakap. Tak. Mana ada kita sayang dia lah. Cium dahi. Cium dahi. Okay. Sebab dua benda yang benda besar 13 hari bulan ABPBH. ABPBH, ya. So Tok, tadi saya nampak ada orang tanya, apa perasaan Datuk bila diorang call, dia macam, Tok C, kita nak Datuk sekali lagi mengacarakan ABPBH. Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-33. First kali, syukur Alhamdulillah. Sebab apa? TV3 dengan Berita Harian bagi ni tugas kali kedua untuk mengendali. Bagi saya, bukan senang bila, kata orang bila terima job tu bukannya kita, kata orang main pilih, kita main ambil je. Kadang-kadang saya fikir, sebab apa? Kadang-kadang bila jadi pengacara, dia sebenarnya yang paling penting adalah tanggungjawab. Tanggungjawab mengendalikan show. Ramai orang kadang-kadang bila tengah nak mengendalikan show ni lah, kadang-kadang bila terlampau kita bersemangat, kita ada buat masalah dan sebagainya. Tapi bagi saya, sangat syukur Alhamdulillah diberi kali kedua peluang untuk jadi pengacara ABPBH 33 bersama dengan Nabila Huda. Right, so satu tanggungjawab yang besar sebab anugerah ni pun tidak akan ada penonton. Betul. Lagi persoalan, siapa tepuk? Bukan tempat lain tau. Tempat lain. Kat tempat lain. Siapa tepuk? Aku sampai hari ni cari siapa yang tepuk tu. So kita cari Jumaat depan kita punya ABPBH. Masa tu kita duduk, kita cari, kita selesaikan masalah ni. Ya. Dan sekarang untuk menaikkan semangat, saya rekod family saya tepuk. Jadi kalau kata saya bercakap bagus, saya akan buka audio tu letak kat mikrofon sendiri. So kita kena pandai menggunakan mekanisme yang tertentu untuk menghiburkan diri sendiri. But kata orang lah, satu tanggungjawab besar, bersyukur sangat-sangat, syukur Alhamdulillah. Saya harap nanti penonton-penonton semua happy dan harap faham bahawa bila tak ada penonton, kita kena buat yang sebaik mungkin. Betul. Dan saya tak pernah menjadikan tiada penonton itu sebagai alasan untuk tidak memberikan sepenuhnya. Saya sentiasa beri sepenuhnya. Dan bagi saya, bila tak ada penonton, saya kena kasih lebih lagi supaya orang di rumah lebih faham. Contohnya dengan reaction muka, reaksi tubuh dan sebagainya dan pertuturannya lebih bagus. Selalu kita bagi 100, kali ni 150 ataupun 200, betul? Betul. Ekstra. Kita bagi lebih. Okay? Dia macam contohnya, buy one get 3 free. Yes. Maknanya dapat 4, dapat 5 lah. Dapat lebih punya. So yes, kita akan macam dengan dah plan. Kita dah plan macam-macam. Contohnya macam kita akan buat tiupan api tu yang sarkis yang yang telan minyak tu. Telan minyak. Tu api tu. Dia saya akan embus api ke Nabila Huda akan terbakar lari sekeliling pentas dalam 2 minit. So kita punya gimmick. Itu gimmick ke bunuh diri tu? Tak, lantak dia nak terbakar. Aku tukar embus je, lantak dia yang terbakar. Okay, so ABPBH hari Jumaat, hari Sabtu. Tu, 2 hari tu. 2 hari tu turut live. So itu satu kata orang agak menyeronokkan dan juga berat pada saya sebab hari Jumaat kita live Anugerah Bintang Popular Berita Harian. Hari Sabtu pula Vocal Mania live. So itulah ceritanya.
lah ceritanya. Kan? Tok, thank you so much Tok sebab sudi live dengan saya yang mungkin bulu tak sebanyak Datuk. Thank you so much. Thank you. Pergi bank, minta tolong dapatkan borang masuk duit lebih sikit boleh? Nanti hantar kat rumah aku. WhatsApp lah. Kita WhatsApp lah nombor kau. Tak payahlah borang-borang. Kita boleh share lah. Saya pakai Nokia. Nokia boleh SMS kan? Oh, boleh. Okey Tok, kita jumpa lagi Tok. Thank you brother, thank you. So kepada siapa yang tengah menonton saya ni sekarang dengan Leon ni sekarang, jangan lupa saksikan Anugerah Bintang Popular Berita ke-33 hari Jumaat ini. Betul. Live dan juga hari Sabtu Vocal Mania, right? Thank you Zee, thank you. Sabtu. Yes. So setiap Jumaat dan Sabtu. So see you in TV3. Yes Tok, I love you Tok. Love you too brother, love you too. Muah muah muah. Bye.